First time to datang Stadium Shah Alam, I was still a young boy. Still ingat punya atmosphere dia, punya energy that it brings. Bila datang stadium, especially game yang finals or semi-finals, kita boleh rasa the energy of all the penyokong, penyanyi, the drums. Yeah, it was quite a intense feeling, which was very exciting. Kali pertama saya masuk ke stadium ni ialah pada tahun 2001. Ketika tu saya belajar ataupun menuntut di Universiti Putra Malaysia di tahun yang kedua. Dan pada ketika itu saya masih ingat kehadiran saya di sini adalah untuk menuntut perlawanan akhir Sukan C di antara Malaysia menentang Thailand. Saya datang ke rumah sahabat saya berhampiran dengan stadium sini dan malam tu saya datang ke stadium untuk menonton perlawanan tersebut. Daripada hotel nak ke Stadium Shah Alam, dekat luar parking dah penuh dah. Belum dalam stadium, belum game lagi ni. Baru 7.45, 7.50 macam tu. Dalam pukul 8 lah kita orang sampai. Dekat luar tu dah penuh dengan parking kereta, dengan motor. Bila masuk saja ke gelanggang ni, ke Stadium Shah Alam ni, aura tu, semangat juang kita tu bertambah berkobar-kobar. Kan, dengan apa? Dengan lagu yang keramat bagi abang lah. Kan, lagu Merah Kuning. Takkan abang lupakan hingga hari ini. Okay, masa tu 1994. Saya tak ingat game apa tapi Selangor lawan Pahang masa tu. Itu first time saya pergi ke Stadium Shah Alam. Masa tu transition perpindahan daripada Stadium Merdeka ke Stadium Shah Alam. Dulu kat Stadium Merdeka kita duduk atas batu Kita masuk je. Besar yang stadium ni. Lepas tu dia punya bentuk kan macam oval tu kan dengan seat dia yang banyak. Tapi Stadium Shah Alam kita dapat kursi seorang satu. Itu yang buat memang terpegun dan saya bangga lah sebagai penyokong Selangor. Kita ada stadium besar dan orang cakap canggih lah pada masa tu. In the past, I followed Tongku Sultan a lot, especially for big football matches. And those have been all really great experience. But I think the most memorable would be going down with the team and lifting the trophy, and and having all the confetti, the fireworks, and seeing the whole stadium is cheering and standing. Yeah, that's been a highly memorable moment. Perlawanan ataupun detik yang paling diingati saya kira adalah sebelum ataupun pra perlawanan separuh akhir kedua Piala Malaysia menentang Pahang yang berlangsung di stadium ini. Pada ketika itu hampir 50,000 orang hadir dan saya masih ingat detik dan kata-kata yang saya keluarkan sebelum pemain masuk ke padang. Saya masih ingat apa yang saya sebutkan bahawa pemain kalau menang perlawanan itu kita akan menang Piala Malaysia. Kita membangkitkan semangat bahawa mereka harus berjuang sampai ke hujung. Pertembungan pada ketika itu agak penting dan juga memang pertembungan yang agak sengit di antara kedua-dua pasukan. Untuk Stadium Shah Alam ni terlalu banyak sangat memori indah dan juga kenangan-kenangan duka pun ada juga. Tapi kebanyakan kenangan manis di sini kerana yang paling tak boleh saya lupakan setelah kita menjuarai Piala Malaysia Subansir, banyaklah kan. Dalam masa sama saya cukup menghormati penyokong bola sepak Selangor pada ketika itu kerana terlalu ramai. Pernah stadium perlawanan biasa Liga, bukannya final, bukan suku akhir dan bukan semi final. Perlawanan Liga saja stadium penuh. Dan dekat situ menyemarakkan semangat sebagai pemain. Tambahan pula boleh dikatakan time tu lah abang ni pemain tumpuan. Jadi tekanan tu dekat kita. Dalam masa sama yang abang cakap tadi, satu perlawanan ni yang abang tahu selepas perlawanan abang tanya Datuk Aini. Dok, hari ni penuh ni game biasa. Dengan kehadiran penyokong pada tahun tu,
satu game Selangor boleh kumpul 3 bulan punya gaji untuk bayar pemain. Itulah kehebatan penyokong-penyokong Selangor yang datang memberi sokongan. Saya pernah tertinggal tiket dekat rumah masa tu semi-final Selangor lawan Negeri Sembilan. Saya ingat Piala Malaysia semi-final ataupun quarter final, saya tak ingat. Tapi masa Selangor lawan Negeri Sembilan, saya tertinggal tiket. Saya duduk kelam, saya dah sampai sini, game dah start. Saya ingat nak balik. Kalau saya balik, mesti saya dah lepas. Habis lah, second half dah tak rugi lah kan. Saya cubalah pujuk orang yang jaga gate kan. Masa tu kaunter tiket dah tutup lah. Dah nak masuk second half, kaunter tiket dah tutup. Dah tak ada orang buka jual tiket dah. Saya jumpa Ulat. Dia nak jual saya 120 tiket masa tu. Cakap, weh tak ada duit lah masa tu kan. Nak pergi kan, 120 mahal sangat lah masa saya berdua masa tu. Saya gagahkan juga pergi kat kaunter tu, saya jumpa dengan security ataupun orang yang jaga gate. Rasa official, FAS punya official kot. Saya pujuk dia lah, cakap saya tertinggal tiket apa semua. Macam mana dia kesian tengok saya, dia lepaskan juga saya masuk. Tu momen paling indah lah. Saya rasa macam saya dah tak dapat tengok lah sebenarnya saya dah sampai sini kan. Tapi saya dapat juga masuk lah melalui bantuan daripada POY tu lah. Stadium baru ni is going to be a very interesting one. You know, it's as we see from the 80s, the 90s, 2000s, the way orang guna stadium dah tukar dah. And we are trying to create something where the fans can enjoy. You know, it's not just 90-minute game. It's 2 hours. You know, bila sampai awal, apa fans boleh buat, ada museum ke, ada gallery, ada tempat makan, tempat rehat. And of course now, you know, it can't not just be football. It has to be encompass everything in the community yang kita buat. So we have to be multifunctional, multi-purpose, and that is going to be the heart of the stadium coming. Akhirnya kita terpaksa mengambil keputusan yang objektif dan pragmatik, terutamanya dalam memenuhi keperluan semasa dan juga memastikan penyelenggaraan dan pengurusan stadium itu berada pada tahap yang maksimum. Stadium mega seperti Stadium Shah Alam ini ada baiknya kerana ia merupakan imej yang besar. Tetapi setelah bertahun-tahun, kita dapati pentadbiran pengurusannya juga serta kemampuan untuk menjana pendapatannya itu sedikit terkekang kerana ia sangat bergantung dengan pertandingan-pertandingan final dan pertandingan semi-final saja. Kedua, keadaan dan kemudahan yang semasa juga tidak membenarkan atau tidak mengizinkan untuk kita menganjurkan majlis ataupun acara selain acara sukan. Tetapi dengan merobohkan, dengan membina semula dengan kemudahan dan fasiliti terkini, kita akan dapat memastikan stadium ini dapat dimaksimumkan penggunaannya, termasuk dalam acara-acara selain daripada acara sukan, dan ini akan menjamin survival dan juga menjamin kemampuan kewangan untuk pengurusan dan pentadbiran stadium ini juga. Beberapa komponen di dalam stadium ini boleh dikatakan agak outdated. Masalah yang biasa disebut ialah tentang bumbung dan polycarbonate konten yang digunakan tu memang amat sukar didapatinya lagi sekarang dan kosnya juga tinggi. Jadi kalau kita nak tukar sebahagian saja, dia juga akan mengganggu keseluruhan reka bentuk dan keseluruhan reka cipta terhadap keseluruhan stadium. I took my time to help the state find the best way to go forward about this reconstruction, because it's important to get it right, you know, and we want to make this stadium last for a long time. And because I'm sure before, you know, you look at Shah Alam, you know, long time ago, tak banyak orang, you know, and the masjid was, you know, terbesar sangat, you know, a lot of people were saying, oh, banyak sangat, tak boleh penuhkan masjid, stadium tak boleh penuh. But now we can, you know, there's over 6-7 million anak Selangor, you know, so we have a lot of, you know, opportunities to do something. Ya, stadium baru nanti akan bergerak as a multi-purpose buildings
Maknanya dia akan boleh dilaksanakan acara sukan. Dan padang-padang yang kita gunakan nanti juga boleh dilaksanakan dalam beberapa acara sukan. Kalau sukan bola sepak boleh dilaksanakan, sukan rugby boleh dilaksanakan, saya percaya hoki juga boleh dibuat. Malahan kita boleh juga menganjurkan acara-acara lain. Malahan dengan movable pitch yang kita akan laksanakan itu akan memastikan stadium itu juga boleh dilaksanakan acara-acara indoor seperti konsert ataupun convention ataupun meeting dan sebagainya. Jadi dalam pada masa yang sama reka bentuk serta komponen-komponennya juga menggunakan kemudahan ataupun yang terkini, dan ia adalah covered stadium ataupun stadium yang akan tertutup sepenuhnya, dan ia akan dapat menjamin perlawanan pertandingan dibuat pada bila-bila masa tanpa gangguan seperti hujan dan juga keadaan yang tidak sesuai. Jadi itu antara perkara yang kita akan kemukakan. Di samping persekitaran stadium ini akan dinaik taraf, termasuk daripada segi kemudahan kepada publik, riadah dan bersama keluarga. Aktiviti perniagaan yang berlangsung di sini juga akan kita kekalkan, antaranya pasar pagi pada hari Ahad, pasar Ramadan pada bulan puasa. Jadi perkara-perkara itu memang telah disusun, dan kawasan ini saya percaya boleh menjadi salah satu daripada kawasan yang akan dikunjungi oleh orang ramai dan sangat mesra kepada publik pada masa hadapan. Stadium ni bukan sekadar stadium tau. Dia kena ada semangat, bukan daripada player je, daripada fan, untuk hidupkan stadium. Ya, saya percaya ramai yang mempunyai memori. Saya sendiri mempunyai memori yang manis dan juga pelbagai di stadium ini. Namun begitu, kita kena maju ke depan dan kita kena berubah dengan keadaan serta kehendak semasa. Tidak lagi mampu untuk kita menanggung stadium ini tanpa ia self-sustain. Jadi saya berharap agar pada masa depan stadium ini akan memberikan kenangan baru dan lebih menarik orang ramai untuk menjadikan memori yang indah di stadium ini. Bukan hanya kerana acara di dalam stadium ataupun stadium itu per se, tetapi aktiviti di sekitarnya yang akan kita bangunkan dan kita laksanakan pengindahan serta pemerkasaan kemudahan-kemudahan di kawasan persekitaran. So from day one, when we entered into Selangor FC and Selangor FA, there are the 5 pillars that we've been focusing on to improve the club and improve the performance of not just the players, but for the management and for the coaching staff. And we'll be looking at, player contracts, we'll be looking at development for the future, the governance and structure of the company, of the FA, and how that works together in relationship. And we've been, obviously looking at the financial structure on, how does local businesses are able to feel that they can be part of the team as well. It's not just for big companies, but also for local companies, because they too are the fans. And obviously the infrastructure, infrastructure is a big key, especially for training, so we put a lot of emphasis on the training facilities. So I see that building this new home stadium, I hope this will sort of conclude this whole pillars, and all these pillars that we put up, that the new stadium will be the roof and hold everything together, giving everyone a new sense of purpose and a new sense of drive. Yeah, so I hope what Shah Alam Stadium in the future could also be a symbol of progress, of how it helps us to be, focused and hungry for the win, hungry for the championships. It stops us from being complacent, but to be ambitious, so I hope this new home will give that. Sebelum abang bermain di Shah Alam, abang bermain di Stadium Merdeka. Setelah Selangor membuat stadium yang begitu indah,
kan. Jadi kita sebagai pemain bila turun, aura dia berbeza. Dengan penyokong-penyokong yang datang ramai dan sebagai seorang pemain juga, dia akan lebih bersemangat. Dia eager. Contoh macam abang sebagai penyerang. Bila stadium baru tu, abang sendiri setiap kali turun, aku nak jaringkan gol lah stadium baru. Nak jadi pemain pertama menjaringkan gol di Stadium Shah Alam pada masa tu. Jadi stadium baru juga akan membangkitkan semangat pemain-pemain untuk lebih terus berjaya dan berusaha untuk menjadi best of the best. Ini akan meningkatkan self-esteem pasukan, terutamanya kerana mereka sudah mempunyai atau kembali ke rumah mereka asal, iaitu Stadium Shah Alam. Dan saya percaya stadium ini mempunyai auranya sendiri dengan penyokong-penyokong mereka sendiri yang mempunyai pengalaman serta memori dan sentimental experience bagi setiap perlawanan. Dan dengan kondisi yang baru itu, saya percaya kita juga akan membina budaya dan juga kelompok yang setia dengan stadium dan juga Rejaya. This is the year where the government is officially will be launching their new project to rebuild the stadium. So I thought it was important that that we pay respects to the history, to where we came from, what games we played, and all the memories that we've had that we can celebrate throughout the year. And it was also important that by putting the stadium as our home jersey, as our centerpiece, it also will keep us focused for the future and what is to come.